Hai. Hello, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam projek keupayaan kewangan. Baik, untuk kali ini saya akan bentangkan permainan model kewangan. So sebelum tu, special thank to Puan Norehan selaku pensyarah saya. Dan saya dalam video ni saya akan bentangkan 3 perkara. Pertama, model permainan kewangan saya. Yang kedua, apa kandungan keupayaan kewangan yang kita cuba terapkan dalam ni. Dan yang ketiga, simulasi permainan secara ringkas. Okey, baik. Sebelum tu saya tunjukkan close up. Ini adalah permainan bernama Papan Celik Kewangan yang dihasilkan oleh saya lah, Izan Zaidi. Okey, jadi permainan ni base dia adalah permainan Snake and Ladder childhood game. Kita semua masa kecil selalu main permainan Snake and Ladder. Jadi saya inovasikan satu projek permainan model kewangan daripada base permainan Snake and Ladder. Okey, cuma saya dah ubah banyak sangat perkara. Okey, so ini adalah box permainan lah, kit permainan yang telah lengkap. Dalam ni kalau kita buka, kita akan dapat satu dadu. Dadu digunakan untuk bermain. Kita ada 5 player, 5 pemain yang boleh menyertai permainan ni pada satu-satu masa. Sebab ada 5 mengikut warna yang berbeza. Dan kita ada 3 keping kad. Saya tunjuk satu-satu apa dia kadnya. Kad yang pertama ialah Peraturan Permainan Papan Celik Kewangan. Jadi dekat sini diterangkan peraturan-peraturan permainan. Yang kedua, kad berwarna biru untuk tangga. Jadi kalau dulu kita main ular dan tangga, siapa dapat tangga terus boleh naik. Tapi untuk permainan ni, siapa dapat tangga kena jawab soalan berkaitan kewangan terlebih dahulu. Kan pemain celik kewangan. Okey. Dan yang ketiga, kad untuk ular. Jadi ditulis dekat sini, tiada kompromi, sila ambil pengajaran. Apakah yang dimaksudkan? Jom kita tengok pada board. Pada board ada 50 tapak sehingga ke garisan akhir, iaitu finish. Jadi mula daripada start, pemain akan melalui jalan-jalan yang dipenuhi dengan ular dan tangga. Dan saya telah buat inovasi tambahan. Setiap kali ada tangga, kod dia ialah warna biru, di mana pemain boleh memilih sama ada untuk menjawab soalan dan naik ke atas ataupun meneruskan pergerakan. Tapi kalau pemain tersebut dadunya jatuh tepat pada tangga, dia perlu menjawab soalan kewangan. Jika gagal menjawabnya, dia tidak boleh naik tangga tersebut. Dan ada juga ular yang akan dilalui. Sekiranya sampai ke ular, maka ada kod merah di situ. Okay. Kod merah di situ, pemain tidak boleh diberi peluang untuk kekal, perlu turun juga. Jadi dia tulis dekat sini, tiada kompromi, sila ambil pengajaran. Apa pengajarannya? Contoh pada nombor 29, bila pemain sampai ke 29, dia perlu turun ular tersebut pada nombor 5. Maka dekat sini diterangkan sakit, tiada kad perubatan. Maksudnya pemain tersebut telah jatuh sakit dan tiada medical card, so terpaksa turun. Itu adalah salah satu contoh implement ataupun konteks input kewangan yang kita cuba masukkan dalam permainan Papan Celik Kewangan. Baik, kita bergerak kepada yang seterusnya, iaitu saya akan terangkan komponen input kewangan yang terdapat dalam permainan yang saya telah bina sebagai model. Baik, kalau kita tengok yang pertama, simpan atau belanja. Kita nak terapkan ilmu kewangan kepada pemain-pemain. Apakah kepentingan menyimpan, apakah kesedaran berbelanja dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung, bila dia menjawab persoalan-persoalan yang diajukan, maka dia akan berfikir tentang masa hadapan pengurusan kewangan. Misalnya, soalan yang pertama, berikan 2 contoh keperluan dan kehendak. Jadi pemain akan berfikir, apakah keperluan, apakah kehendak, yang mana ianya akan dikaitkan dengan ilmu keupayaan kewangan sepanjang proses kehidupan. Baik, kita pergi kepada konten yang seterusnya, iaitu sekiranya dia sampai kepada ular, maka dia perlu turun kerana ada penipuan skim cepat kaya.
Jadi sebagai pengajaran, tidak boleh terlibat dengan mana-mana penipuan skim cepat kaya. Okey, jadi untuk permainan, saya kira saya telah terangkan bagaimana proses pembikinan ataupun base game. Yang kedua, tentang kandungan yang terdapat, dan seterusnya saya akan huraikan satu persatu konten yang terdapat dalam permainan. Hola, okey. So sekarang kita nak tengok kandungan. Okey, ada dua kandungan utama, iaitu merah dan biru, di mana merah melambangkan ular, biru melambangkan tangga. Untuk naik ke atas, perlu melepasi tangga dengan menjawab soalan-soalan kewangan. Manakala jika telah jatuh pada tapak ular, maka dia terpaksa turun tanpa kompromi. Setiap kali dia jatuh di tapak ular, dia akan mendapat peringatan berwarna merah. Contoh peringatan pertama, penipuan skim cepat kaya. Sakit, tiada kad perubatan, tunggakan hutang, dan akhir sekali, muflis. Jadi pemain-pemain secara tidak langsung akan diberikan pemahaman berkenaan cara-cara untuk mengelakkan daripada terjerumus dengan penipuan kewangan, untuk mengelakkan dia daripada tersalah memilih cara pengurusan kewangan, bebanan hutang dan sebagainya. Itu juga dengan warna biru, iaitu peluang yang diberikan, sama ada nak ambil takaful ataupun nak hidup dengan resiko tanpa dipindahkan. Maka perkara-perkara tersebut adalah elemen-elemen penting dalam kewangan. Okey, akhir sekali saya akan tunjukkan sedikit secara ringkas simulasi permainan. Katakan anda bermain bersama dua orang pemain. Seperti biasa, main mula dari start. Okay, sebab dia magnetik, jadi saya boleh letakkan macam ni lah. Okay, baling sahaja dadu. Katakan pemain pertama membaling dadu dan mendapat 2, maka dia akan bergerak 2. Bergile-gile sehinggalah dapat giliran seterusnya. Katakan dia dapat 3. Pemain seterusnya membaling dadu dan dapat 10. Berhenti pada tapak 10, maka dia akan menjawab soalan yang terdapat pada kad. Okay, katakan dia berjaya menjawabnya, dia boleh naik ke atas dan meneruskan pergerakan. Pemenang akan dikira berdasarkan pemain pertama yang sampai ke garisan penamat ataupun finish. Jadi satu permainan yang pada saya ringkas dan memberi kesan, sekiranya betul-betul dihayati komponen kewangan yang terdapat dalam permainan. Jadi satu lagi, saya gunakan kit permainan yang sangat mudah dibawa. Letakkan saja semua pemain dan dadu serta masukkan semua kad peraturan, kad merah dan kad biru dalam satu kit. Kemudian anda boleh bawa ke mana-mana. Kalau nak main dengan murid-murid pun boleh, nak main dengan kawan-kawan di mana saja pun boleh. Lagi satu, saiznya agak sesuai untuk diletak dalam poket. Kembali lagi nanti ada rezeki, kita jumpa untuk saya terangkan perkara-perkara yang lainnya tentang kewangan. Sekian saja untuk tugasan kali ini, iaitu tugasan membentangkan model permainan kewangan. Terima kasih dan Assalamualaikum.